Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita bersecara langsung di studio Iwana TV di dalam segmen BMF Tijari, satu program yang mana mengetengahkan peniaga ataupun membincangkan tentang isu semasa buat penonton BMF yang menonton kita pada hari ini. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Anwar kerana sudi hadir ke studio kami pada hari ini, iaitu selaku pengasas ataupun CEO kepada Tapah Group Sdn Bhd, satu syarikat yang mana menjalankan perniagaan e-penghantaran ataupun e-hailing, merangkumi motosikal, kereta dan lori dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh ceritakan dengan lebih detail kepada penonton kita pada hari ini, sebab ramai yang masih tak tahu Tapah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Saiful kerana menyebut saya untuk live pada malam ini. So pertama sekali mungkin sudah dengar, ada orang yang pernah dengar Tapau ataupun belum pernah dengar Tapau. Tapau adalah sebuah syarikat e-hailing, iaitu merangkumi penghantaran barangan dan makanan secara pantas di seluruh Malaysia. Dan kita hingga sekarang kita ada 110,000 kenderaan yang meliputi seperti motor, kereta, lori, van, dan lori kita ada 1 hingga 3 tan. Alright, so kita boleh hantar apa saja. Alright, dia di Perlis ada, di Kedah ada, di Penang ada, di Sabah Sarawak pun kita ada. Totally senang, satu Malaysia. Kita Tapau. Satu Malaysia. Ya. Okey, kalau satu Malaysia maksudnya merangkumi kalau barang macam lori tadi melebihi 3 tan, maksudnya nak angkut barang pun okey, untuk lori kita nak hantar barang pertanian ke, nak hantar ternakan kambing ke, lembu ke, boleh juga. Ya. Yang penting mesti ada data, ya, ataupun mesti ada internet. Selagi ada internet, Tapau ada. Maksudnya kalau dalam hutan ke, dalam kebun ke, dalam ladang ke, boleh buka internet, boleh order Tapau, dan lori kita boleh sampai kawasan tu selagi ada jalan lah. Kalau tak jalan tak boleh pergi. Right, so gitu. So kalau macam Datuk kata boleh hantar penternakan, macam contoh lembu kan biasa macam untuk ternakan normally kita hanya lori sahaja. Kita just pergi ambil ternakan, contohnya kambing ke lembu ke daripada kandang, dah hantar ke tempat yang dia nak sahaja. Hantar. Macam Tapau dia dah merangkumi semua servis lah. Semua ada. Tadi Datuk cerita pasal lori, ya, boleh angkut semua benda, betul, termasuk pindah barang. Pindah barang. Lepas tu Datuk pun ada juga penghantaran pasir kan? Ya. Untuk macam motor, kereta dan lori, untuk di Lembah Kelang ni ataupun di bandar, normally kita banyakkan hantar dokumen atau parcel dan sebagainya daripada point A ke point B. So totally Tapau sekarang kita ada 2 fasa yang kita akan lancar. Yang pertama, sekarang kita dalam fasa yang pertama. Fasa pertama ni adalah lebih kepada penghantaran sahaja. Fasa yang kedua nanti kita akan lancarkan Tapau Mall. Ini yang specialnya. Dalam Tapau Mall ni kita adalah yang syarikat yang pertama di Malaysia yang ada segmen, kebanyakan syarikat-syarikat besar dah start dah masuk ke macam Mart, alright. So kalau di Tapau Mall kita ada, pertama kita ada food, Tapau Food. Kemudian kita ada Tapau Fresh. Tapau Fresh ni adalah menjual ikan, sayur, barangan basah lah. Kemudian kita ada Tapau Mart, kedai runcit, barangan runcit. Siapa peniaga yang barang runcit boleh berniaga dalam Tapau Mall. Kemudian Tapau dalam section lagi adalah pelbagai produk. Ada macam like Shopee lah, contohnya dia jual barang apa? Barang kurus ke, tudung ke, kain ke, semua ada dalam tu. So Tapau Mall ni adalah satu platform yang bakal dilancarkan pada bulan 4 nanti, merupakan platform yang pertama di Malaysia merangkumi semua. You tak payah pergi banyak-banyak tempat, you sambil-sambil shopping beli baju, lapar pula. You klik Tapau Food, you belilah makanan dekat kawasan rumah you. Tiba-tiba ayam atau ikan tak ada pula, boleh order ikan dan sayur dalam tu. Boleh order. So then rider dan driver kita akan hantar ke rumah. So jangkaan Datuk bila agak-agak kita akan lancarkan dalam bulan 4. Dan insya-Allah tak lama lah, ujung bulan depan lah. Bulan depan, ujung bulan tu. So cuma special yang Tapau ni, kita bukan cover di Lembah Kelang sahaja, dan kita menggalakkan IKS di luar bandar, terutama yang peniaga di rumah ataupun di tepi-tepi jalan tu, untuk yang sama dalam berniaga dalam Tapau Mall. Sebab kita, yang penting you ada SSM. SSM murah je pun, dalam RM60, RM50 je, pergilah daftar. Kerana kerajaan pun ada bagi insentif daftar percuma, tapi tengok balik lah polisi dia sekarang. So asalkan ada SSM, you boleh join dalam
tanpa mall. So kalau macam peniaga tepi jalan tu dia menjual kat Lipat, Boleh, jual kat boleh. Lipat mall Yes, juga. boleh jual. So siapa order melalui Tapa Mall boleh dapatkan kat Lipat melalui online saja. Yes, dan rider kita akan pergi ambil kat Lipat tu dan hantar ke rumah. So dia akan masuk dalam Tapau food delivery. Yes, dalam Tapau Food. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit Tapau food delivery. Okey, dalam Tapau Mall juga sebenarnya dia ada kategori dia. Dia ada food, fresh normal. So kalau you peniaga makanan, you pergi daftar sebagai vendor dalam Tapau Mall dan masuk section makanan. Dan kategori makanan. Alright, kalau you niaga barang basah macam ikan dan sayur, you masuk dalam kategori vendor barangan basah Atau tu. barang masak. Kalau you peniaga kedai runcit, you masuk dalam segmen Tapau Mart. Tapau fresh. Tapau Mart, kedai runcit. Contohnya special yang dalam Tapau, kita tengok contoh ada satu syarikat tudung telekung, dia bagi tahu mak rindu, mak teringin nak pakai telekung ni kan. So tagline kita nanti, kita nak bagi anak-anak di bandar ni menghargai anak-anak mak ayah di kampung. Contohnya dia beli barangan basah ataupun beli barang runcit. Dia buka Tapau Mall, dia beli barang runcit, dia search kata macam saya dekat Padang Besar. So saya buka dekat Tapau Mall, saya search Padang Besar. So akan keluar kedai runcit berdekatan Padang Besar. Saya mesti tahu kedai Pak Abu ni, alamak kedai Pak Abu ni dekat rumah aku je. So beli barang kedai Pak Abu tu dalam 2-300, dah bayar, nanti Pak Abu akan dapat order dan Pak Abu cari barang letak dekat kaunter. Rider kita akan kata driver pergi hantar ke rumah mak kita. Ini servis yang pertama di Malaysia yang mana kebanyakan syarikat gergasi yang ada kat Malaysia ni macam syarikat luar. Kita tanpa ada syarikat berputra ataupun tempatan 100%. Kita 100% tempatan dan kita dah ada di Sabah, Sarawak, di Johor pun ada, di Kelantan, Terengganu pun kita ada kat situ. Okey, macam saya, kedudukan saya dinilai, saya nak orderkan barang basah untuk mak saya yang berada di Pahang. Mungkin ada limit ke atau tak ada limit? Kita tak ada limit. Contohnya kalau ke kawasan you kata sebab kita bayar kos penghantaran berdasarkan jarak. Kalau lah kawasan kampung you tak ada vendor yang berdaftar kedai runcit yang tak berdaftar. Contohnya tapi you search 15 km daripada rumah ada kedai. You boleh beli. So nanti rider kita akan hantar, tetapi you bayarlah 15 km jarak tadi tu. Kalau katalah kalau motor 1 km RM1, you just penghantaran RM15 lah. So jadi memang amat mudah, memang memudahkan kerja seharian kita. Even rasanya setakat ni tak ada lagi yang boleh order. Platform yang saya dah study, kebanyakan sekarang big player dah start, baru nak masuk. Dia ada, kalau you tengok billboard, dia ada mart, betul? Kalau syarikat yang shopping online tu pun dah start mart juga. So, tapi kita dah bulan 4 ni terlancar terus. Food fresh mart. Semua komplit lah. Komplit kat situ. So dekat saingan-saingan lain. Yes, dan kita fungsi kita dalam tahapan ni, kita nak bantu IKS kita sebenarnya di luar bandar untuk pasarkan produk mereka di dalam platform kita. Dan itu kita niat, kita nak bantu mereka tingkatkan jualan lah kat situ. Betul. Baik. So macam sekarang kan kita terlalu banyak e-hailing atau ping-hailing yang ada di pasaran dan syarikat-syarikat tu sebenarnya besar. Macam Datuk baru tak silap saya setahun kan. Kita antara bukan setahun. Kita syarikat tempatan yang paling baru dan paling bagi rasa paling pantas di Malaysia sebab pertama kita start lancar bulan 11 tahun lepas. Ya, Terlalu baru. terlalu baru. Tetapi Lepas tu nak bersaing dengan yang tetapi alhamdulillah kita ada 110,000 kenderaan. Alright, cepat. Big player yang ada di dalam rumah kelam baru ada 45,000, 50,000. So totally kita dalam syarikat tempatan yang lah agresif dan kita banyak invest dalam marketing juga. Kita ada masuk TV, radio dan sebagainya. So insyaAllah dalam bulan-bulan 5 ni saya tengah siapkan lagu Tapau. Sebab kita ada lagu sendiri. Mungkin Datuk boleh nyanyi sikit. Dia awal kan. So nanti kita akan keluar dalam radio. InsyaAllah tengah deal dengan satu Malaysia radio. Tapi ada satu radio yang selalu yang popular tu lah, kita akan masuk untuk satu Malaysia dulu. InsyaAllah. So far rider Datuk dah berapa kalau seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak? Kalau ikut dari segi rider saja lebih kurang dalam I think dalam 30 hingga 40,000 rider. Tetapi kita sebenarnya dalam kita target company kita dalam 400 hingga 500,000 this year. InsyaAllah sebab now kita dalam baru bulan 3. Tapi bila kita lancarkan Tapau Mall nanti insyaAllah lagi banyak pendaftaran yang akan diterima. Sebab kita perlukan lagi banyak sebab dalam P-hailing ataupun hailing yang aktif hanya dalam 10 hingga 20% sahaja. Sebab dia adalah part time, dia freelance dia. So mungkin dia kerja pagi, petang dia free, baru dia buka.
Betul. baru buka app untuk ambil job. Betul. Tetapi customer kita tak ikut kita, tak ikut driver. Dia Dia ikut dia lah, kan? Ketika dia driver dia order waktu pagi, siapa nak ambil job ni? Betul. Tak ada orang. Yes, that's why kita dalam sistem kita buat sistem kebakaran ni adalah, contoh kalau untuk satu negeri contohnya, macam di Perlis kita perlukan 5,000 rider, nampak macam banyak, boleh kecil. Tetapi kalau kita pakai nisbah 10%, bermaksud 500. 500 yang aktif yang boleh cover sekeliling Perlis. Maksudnya pukul 7 pagi tu dia on air, pukul 8 pagi dia on air. Mungkin dia kerja petang. Nanti pukul petang pula dia off pula. Betul. So nanti slot petang mungkin yang kerja pagi akan on air, so dia akan cover kat situ. That's why kita buat nisbah yang agak tinggi sebab kita tak boleh buat berjadual macam syarikat-syarikat yang big player tu. Sebab pertama kalau kita buat sistem berjadual, kita mati. Sebab orang kata based on pada permintaan dan penawaran, kita job belum banyak lagi. Dalam sekarang pasal penambahan job, bila kita dah tahu analisis statistik jumlah tempahan, katakanlah kawasan ni tempahan dia sehari dalam 2,000 order. So perlukan rider statement 100 orang rider. So kita terus buat jadual, wajib, macam full time. Kalau tak buat full time, tak lagi masuk. Sebab kalau dia buat part time, nanti job ni tak diambil. Itu yang kita sekarang kita open dulu. Bila nanti kita dapat tahu volume statistiknya, baru kita buat full time. Ada terbaca komen kat Facebook yang bila Datuk belas iklan tapau kat FBS ke mana-mana, ada orang cuba tanya kenapa guna tapau, kenapa tak pakai. Kan Datuk kan syarikat tempatan. Okey, Kenapa nama kan pakai tapau? Okey. Ini dalam bisnes kena study. Dalam setiap minggu, saya nak bagi tahu, dalam setiap minggu syarikat baru keluar banyak sangat. Dia baru keluar 2-3 minggu hilang. 2-3 minggu hilang. Kita dulu ingat waktu awal PKP e-bazar, betul? Banyak sangat e-bazar. Setiap kawasan e-bazar-bazar. Bagaimana e-bazar tu? Mati. Habis. So, itu pertama dalam bisnes, penjenamaan itu penting. Iaitu nama yang mudah disebut. Paling saya bagi sikit, mesti ada 2 sebutan ataupun 3 sebutan. Kalau macam contohnya, kalau tapau, right. So kita PAW bukan PAU, right. So kalau tapau.com ni sangat mahal domain dia. Kalau you boleh search, buka dekat internet sekarang, dia tengah jual tapau.com bersama $75,000. Domain saja $75,000 kali dengan RM4, so dah mahu menilai. So pertama dari segi penjenamaan penting adalah orang di Singapura, Brunei pun tahu tapau. Dan orang China dia nak pun tahu bungkus benda tu. Orang Asia ni memang guna semua tahu. lagi satu kalau kita di Hong Kong dia tak boleh pakai. Betul. Sebab di Hong Kong dia bungkus mayat. Perkataan tapau dia orang kata lah, perkataan dia tahu bungkus macam bungkus mayat. Ayam tak tahu lah betul tak betul kan. So itu sensitif. Tetapi kalau sebut tapau ni semua orang faham, right? Bungkus lah, apa pun bungkus. Sini ada Chinese Muslim boleh tanya dia. Tanya. Kalau di Hong Kong lah nanti kan. So itu ni je lah. So bila saya search, pertama tercetusnya tapau ni sebenarnya saya berada di Mekah tahun lepas. Sebenarnya saya sebelum saya balik PKP, the next week PKP lockdown. Sebab saya balik awal, tidak saya ada kat sana 4 bulan tau. Dah jadi tu Arab dah, aku tak boleh balik kan, pintu sepadan tutup. Sebab saya dekat sana, saya collect tau 4 hari saya masuk hospital. Sebab time tu orang tak pakai mask pun. Saya dah demam panas sangat, bukan COVID dah, tahu lah. Tapi so balik, saya dekat sana, saya cakap saya nak buat tapau food. Okay, saya nak bagi tahu satu tip kat sini. Yang pertama, satu perniagaan yang berkata satu channel tak tahan lama. You tengok balik big player sekarang, dia terpaksa tambah servis. Right, that's why I cakap tak nak buat tapau food. Sebab tak nak declare tapau food terus. Tapi kita tak ada tapau. Kita dalam tapau pun ada tapau food. Tapau food, tapau fresh dan tapau mat. Main business kita adalah logistik. Dan tapau food fresh ni adalah channel untuk bagi job kepada rider dan driver kita. Itu dari segi inilah. Dan kita merasakan tapau mall merupakan platform tempatan yang terbesar. InsyaAllah saya yakin ini sebab pertama kita dari segi database kita yang agak banyak. Dan kita merasakan dalam tempoh setahun ni kita boleh dapat 100,000 peniaga dalam platform kita.
Alright, 1,000 usahawan IKS kita. Kalau setiap usahawan ada 10 produk, kita ada 1 juta produk dalam tanpa mall. Jadi kalau satu, itu dari segi inilah. Kemudian dalam tanpa mall juga kita buat free shipping, kita buat partnership dengan di China untuk bawa hampir 1 juta produk free shipping. You tak payah beli, you beli daripada tanpa mall, semua free shipping untuk produk daripada China. Sebab saya ada partner sikit kat sana, so saya tak ambil semua barang China yang free shipping saja. Pihak apa akan beli direct daripada China. So kos dia akan murah. Dah free shipping kat sana. Semua maksudnya tu pilihlah nak beli apa ke handbag. Maksudnya kalau kita masuk kat Tapau mall tu, kita akan dapat harga borong lah. Agak free shipping agak China semua. So cuma dekat untuk vendor kita partner dengan syarikat kurir-kurir sini. Bebaslah usahawan kita nak jual barang apa kan. Sebab selagi kau ada berpeluang kau upload je lah. Sebab kita pendaftaran kita percuma dalam Tapau Mall. Cuma kita ada charge bila berlaku transaction lah. Itu standard lah, mana-mana pun mesti ada charge untuk survive kan. So itu secara ringkasnya dengan Tapau dan juga Tapau Mall. Macam Datuk, saya tengok Datuk ni dia masih muda orang dia. Mungkin lagi satu Tapau ni pun baru berada di Malaysia, baru saja. Mungkin Datuk sebelum ni buat apa? Mungkin ada yang dalam saya dalam bisnes saya start umur 19 tahun. Mungkin dalam tempoh 2 tahun saya dah million. Saya bermula dengan jual sok khabar. Sok khabar? Saya jual tempat tak? No, sok khabar tu berjalan. Okay. Benda ni terus bila kita sebenarnya kita dalam hidup kita ni kita nak improve diri kita menjadi luar biasa. Mak ayah saya penolong getah. So bila saya tengok kakak-kakak dan abang-abang kita bukan kita memandang rendah family kita. Saya cakap semua ambil sastra. Bila ambil sastra cakap ambil belajar pergi Penang. Dulu Penang daripada Betaling pergi Penang kita kerja kat Penang kan hebat lah. Kerja kat Penang kan hebat lah, jauh tu. So saya cakap aku nak suatu benda yang luar biasa. Kita hidup kita ni kalau kena jadi luar biasa kita kena berubah. So saya cakap aku tak nak ambil sastra dan aku terpaksa kepada ambil sains. Itu saya berusaha untuk pergi ke sekolah teknik dan saya belajar sekolah teknik ambil engineering dan saya masuk universiti. Bila masuk universiti, kita tengok anak orang lain semua gaya-gaya kan, orang tengok pakai handphone nak beli handphone 3310, time tu 3310 yang paling famous. Aku tak mampu beli babe. Aku tak mampu beli, so tahun pertama tak mahu beli. So cakap mak ayah pun hantar surat kata beli basikal, beli basikal second hand tau. Dapat ada lagi surat tu disimpan simpan. Alright. So bila tu cakap aku terpaksa nak berubah. Bila berubah ni kata saya akan fikir apa perniagaan ni yang zero cost, pulang modal. Tadi tak ada duit. Saya fikir saya jalan kaki pergi ke satu stesen minyak dekat Peraja, saya nampak sok khabar. Saya tanya kat situ, macam mana nak sok khabar? Dia kata you kena datang pukul 3-4 pagi dekat stesen minyak tu tempat nanti ada satu lori akan hantar dekat situ awal pagi. You bila bincang dengan pakcik tu, saya naik keluar semua pagi-pagi tu pergi ke stesen minyak, bincang pakcik tu kata okey, dia boleh bagi saya dengan tanpa keluar modal tapi kena letak tempat orang ramai. Tahu tak saya berniaga apa? Saya berniaga surat khabar, saya jual dekat koridor dalam kampus secara haram. Inilah usahawan penama dalam kampus yang berniaga buat secara haram. Alhamdulillah dalam hari yang pertama 100 paper habis. 100 paper habis. Untung satu surat khabar 20 sen tau. Hari pertama saya jual habis 100 paper, RM20 gaji saya. 2 jam saja. Pukul 7 hingga pukul 9, lepas tu masuk kelas. Kelas dah pukul 9.30, pukul 10. RM20. Tahu tak saya jadi bos harian ke berapa? Harian ketiga aku dah jadi bos. Sebab aku upah kawan aku RM5 jaga kaunter, aku relax. Dari situ tuan-tuan, saya boleh pecah sampai pesyarah booking tau. Tiap-tiap bulan dia bayar Evan untuk hantar ke bilik-bilik. Pendapatan surat khabar itu dalam RM200-300 sehari. Saya dah jadi bos. Maksud dia sebulan gaji saya sampai dekat 3-4 ribu dua surat khabar. Time tu dah mewah lah. Aku beli cash lah, handphone. Time tu itu bermula saya berniaga dalam industri. Sampailah sekarang, alhamdulillah saya ada banyak perniagaan. Saya ada berniaga emas, saya ada pusat pelancongan, saya ada 4 pelancongan.
Rumah Terbalik Kuala Lumpur, right? Lepas tu Museum Ipoh Fantasi saya owner. Lepas tu Museum Seri Kandi dekat Langkawi saya owner. Dan juga Kampung Budaya Portal Tourism saya juga owner. Dan kita dapat nanti di Pahang, satu tempat pelancongan yang baru dibuka. Dan juga di Terengganu dekat Jambatan tu insyaAllah kita jangka kita boleh start dalam bulan 6 nanti projek kita untuk sektor pelancongan lah. Pelancongan setahun juga cuti. Tahun lepas boleh demam. Boleh sektor pelancongan satu tahun boleh demam pun. Itu secara ringkas lah. Baik. Okey, sebelum kita nak teruskan, kita nak berehat seketika, insyaAllah kita akan sambung sebentar saja lagi. Ui, Mina dah 4 kali. Last kali aku pergi seminar kat Putrajaya. Oi, paling tang macam ni. Kak, saya ada jual. Apa? Tak nak? Belum cakap lagi tak nak? Kak, saya ni jual dodol kak. Buatan tangan kak. Memang buatan tangan buat daripada rumah. Tapi TV ni kak beli satu kak. RM5 kak? Murah? Murah RM5. Nampak macam sedap. Sedap kak buat tak? Makanlah dodol. Sini kak, saya ni kak 10. Itu pun tak diskaun RM5 bagi RM4 kak. Tengok macam sedap, harga pun murah, tak kalah tak dapat jual lagi. Betul kak, tak dapat kak. Saya dah pergi seminar 4 kali kak. Lepas tu sepatutnya sekepuk-kepuk lah. Mana ada kepuk-kepuk kak PKP ni. Saya tak tahu nak macam mana dah saya nak buat ni barang ni. Ini je saya buat, dodol je saya buat. Dia kan, macam ni dulu, akak ni kan juga. Yang tu kat tepi jalan ni semua. Sekarang ni semua orang berubah kepada marketing online. Online? Iya. Okey, boleh akak lanjut cerita akak tu. Online, semua pakai handphone sekarang. Ya ke? Orang semua dah beli-beli barang online aja. Hanya dicari. Semua tu. Jadi memang orang tak ada jual dekat macam saya ni, memang dah tak ada lah. Memang ketinggalan zaman lah. Ada tu ada, tapi banyaknya dekat online. Dulu akak ni pun macam kamu juga, tapi sekarang akak ni butuh solution. Jadi Solution dia nak tahu tak? nak tahulah. Macam dulu. Kan? Okey, sekarang ni dekat Iwana TV, kita ada satu segmen baru. Dia ada Iwana Shop. Iwana Shop ni dia yang tolong jualkan kita punya produk. Iwana Shop. Iwana Shop dia yang tolong jualkan kita punya produk. Kita tak payah buat apa-apa. Bayangkan tak payah sewa kedai. Tak payah kerja ramai. Tak payah panas-panas lah kita jual ni. Kita duduk rumah, kita tunggu je order sampai, kita uruskan postage. Maknanya tak perlu bayar apa-apa. Tak payah. Maknanya saya duduk kat rumah, saya kasi duduk je lah. Maknanya tak sempat. Okey. Production je. Kita bagi, dia orang uruskan semua. Jadi kak, dah ada macam ni, kita kat peluang lah kan? Peluang yang bagus tau. Mana kat Sini, sini? cuba tengok ni. Ni. Tengok dekat sini je. Banyak. Ni apa yang 18? Orang Dia dia ramai kan? Dia ramai kan? Okey. Dudul ni semua. Jual. Bukan akak. Akak macam mana? Akak pun jual tak? Jadi kak, Ada juga. saya ni macam mana kak? Saya ni dah berbulan-bulan dah kat PKP negeri ni. Letak je produk dekat sini. Nanti dia orang akan semua orang akan tahulah pasal punya produk ni. Jadi saya nak kena hubungi? Hubungi ni admin. Oh, jadi saya kena save nombor dia? Save nombor. Jom promosikan produk anda di segmen terbaru Iwana TV iaitu Iwana Shop. Sesi jualan online secara live dan mudah. Hanya hantarkan produk anda kepada kami dan tunggu maklumat lanjut. Iwana Shop, just shop as you want.
So kita bertemu kembali dalam segmen BMF Tijari. Untuk soalan seterusnya, saya dimaklumkan yang Tapau ni dia menawarkan pelbagai servis. Mungkin Datuk boleh jelaskan kat penonton BMF. Okey, pertama sekali Tapau kita ada motor, kita ada kereta, lori, pickup dan van. Alright, so semua jenis kenderaan ini kebanyakan kita beri peluang pekerjaan kepada pemilik-pemilik kenderaan di seluruh Malaysia. Siapa yang ada kenderaan, daftarlah dengan Tapau sebagai driver Tapau secara part-time. Alright, tapi itu kita tawarkan. Itu kita tawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk rakyat Malaysia lah. Alright, itu pertama kenapa rakyat Malaysia, sebab ramai juga pekerja-pekerja asing mohon. Itu masalah tu. Tapi kita tak terima permohonan daripada orang asing, hanya penduduk Malaysia sahaja. Okey, kalau untuk motor biasanya servis yang kita tawarkan adalah pick up makanan, ambil makanan ataupun hantar dokumen ataupun parcel kecil lah. Tapi kalau kereta, dokumen parcel yang besar, kita guna untuk kereta lah. Dan untuk van kebanyakan digunakan untuk komersialnya, hantar barang-barang untuk perniagaan. Kalau lori saja kita benarkan untuk hantar ternakan. Yang jangan pula order motor pergi hantar ayam hidup, sekor-sekor letak dalam tu. Tak boleh. Tak boleh dalam tu, sebab untuk box ni untuk makanan dan parcel kecil sahaja. Kalau benda-benda hidup tu just lori sahaja dibenarkan. Kalau kereta, van tu macam sesuai lah. Sebab boleh tengok boleh download app kita. Make sure perkataannya TAPAW yang ada burung terbang tu, boleh download lah dekat situ. Dan kita beri promosi perhantaran percuma untuk kali pertama. So boleh download dan letak kod promo Tapau, free. Boleh guna, tetapi dalam radius 3 km pertama sahaja. Boleh untuk guna app ni secara percuma. Tak kisah iklan tanpa dipelis ke, boleh guna app. Valid untuk satu penghantaran saja. Satu penghantaran yang pertama, kita bagi percuma. Baik. Okey, sekarang ramai yang tengah menonton kita. Mungkin Datuk mungkin ada tak ejen-ejen Datuk yang dia collect untuk rider kan? Mungkin Datuk boleh terangkan macam mana orang yang pertama kali nak jadi rider ataupun nak mendaftar. Dia kan ada servis motosikal, kenderaan. Adakah kenderaan tu Tapau yang sediakan atau kita yang kena sediakan sendiri? Okey, pertama sekali kita di Tapau kita menawarkan peluang pekerjaan secara sambilan. Ini rebut peluang ini kerana pertama sambil-sambil kita bekerja ataupun kita tengah relax, tiba-tiba dapat job. Betul? Ambillah peluang ni sebagai untuk tambah income kan. So, kalau ada kereta, lori, van dan sebagainya, pergilah ke website kita tapau.com. Boleh daftar kat situ sebagai pemandu. Daftar percuma. Alright, daftar percuma. Just submit, mesti ada lesen memandu. Dan warga negara Malaysia sahaja. Sebab banyak juga warga negara Malaysia yang luar mohon untuk menjadi rider dan driver kita, tapi kita tak terimalah dekat situ. Macam mana kalau dia berkahwin dengan rakyat tempatan? Dia IC merah, boleh ke? Dia tak salah, boleh. Boleh, boleh tak salah dekat. Yang penting dia ada mouse setting tetap atau dekat dia. Dekat dia, insya-Allah. Ada lesen memandu, dan boleh proses Tapau. Baik, proses pendaftaran ambil masa dalam 3 hingga 4 hari sahaja, kemudian dah approve, dah pendaftaran percuma. Pendaftaran percuma. Tapi untuk proses tu dalam 3-4 hari dah boleh approve. Dan rider dia akan diberi bag ke atau kalau untuk rider kita bagi option dia. Pertama dia boleh beli baju saja, ataupun bag. Tetapi kita showkan kalau untuk jadi rider kita yang orang kata dia agak serius kat sini, sebab takut nanti customer order dia nak bag. Betul. Nanti you datang pakai baju saja tapi tak ada bag. Problem juga. So tapi kita showkan lah beli bag kat situ. So boleh beli dekat tapaushop.com. Boleh masuk dekat situ. Tapi kita tak approve dululah. Approve dulu, beli kat app kita. Beli barang kita kat sini untuk aktif. Right. Okey Datuk, untuk soalan yang terakhir lah sekiranya. Datuk nak mengembangkan Tapau ni seluruh Malaysia untuk dan menarik rakyat Malaysia untuk terima ataupun support produk tempatan. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit Tapau ni berkembang, adakah daripada modal sendiri ke atau ada geran juga, bantuan daripada geran? Mungkin sebab big player diorang banyak invest daripada kerajaan. Betul. Pertama sekali dalam Tapau saya rasa
tapau 100% lah. 100% wang sendiri sebenarnya. Kita tak ada geran. Sebab pertama kita syarikat baru ni susah dapat geran. Sebab kita tak ada orang kata track record. Mungkin insya-Allah dalam setahun 2 tahun lagi insya-Allah lah kerajaan nampak benda ni. Tetapi saya rasa berbangga sikit dekat sini. Pertama, walaupun syarikat kita masih baru, dilancarkan, nama kita disebut dalam parlimen. 4 syarikat terbesar dalam parlimen baru ni. So berbanding dengan berpuluh-puluh P-hailing yang ada di seluruh Malaysia. Tetapi alhamdulillah nama tapau disebut sebagai P-hailing tempatan yang antara terbesar kat situ. Itu yang kita ni lah. Tapi apa yang saya lihat sebenarnya tapau ni dia syarikat, memang syarikat yang besar sebab dia merangkumi semua servis. Kalau kita tengok big player lain, dia tak tawarkan macam mana yang tapau. Dan mungkin saya doakan juga semoga tapau lebih berjaya untuk masa akan datang. Harap-harap tapau ni dia tak berniaga sekejap-sekejap, orang kata. Betul. Ada juga orang cakap orang kita ni Melayu berniaga sekejap ada, sekejap tak ada. Dan sebab bila kita tapau ni, kita invest duit kita sendiri. Saya macam bila pakai duit sendiri, kita sangat serius. Kita kalau tak boleh main-main. Betul. Bukan duit free. Kalau duit free, Lagi dah habis berhabis. Ni dah banyak ni. Sayang kalau Juta masa tak jalan ni lagi Betul, satu that's why. memang dapat sambatan daripada rakyat Malaysia. Yang malam pun saya bekerja untuk memastikan tapau ni berjalan dengan lancar. Dan saya berapa impian saya nak rider kita dapat income. Saya suka kalau dia orang dapat job sebab niat kita nak bagi dia orang income. Itu yang main objektif kita dulu. Untuk bantu dia orang dapat jalan income. Kemudian barulah kita Bantu dapat orang income, untuk dapat insya-Allah. pendapatan. Betul. Baik. Okey, baiklah, kita dah pun ke penghujung rancangan. Moga-moga yang menonton kita pada hari ini mendapat manfaat apa yang dikongsikan daripada pengasas ataupun CEO Tapau Group Sdn Bhd. Sudilah kiranya korang berkongsi ataupun share, like dan komen supaya engagement lebih ramai yang menonton kita pada hari ini. Akhir sekali, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hufaz, host untuk BMF Tijari. Okey, salam.